Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah para penonton Al-Hidayah yang disayangi semuanya, kita dapat bersua sekali lagi. Para penonton, diharapkan kami semua di sini mendoakan agar anda semua sentiasa berada di dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga tersayang, insya-Allah. Para penonton, ada orang kata, ramai orang kata sebenarnya, bahawa kekayaan itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kaya mesti bahagia, ya ke? Tak semestinya kan? Dan para penonton, satu persoalan lagi. Pernahkah anda mendengar istilah zuhud? Apakah dia sebenarnya pengertian zuhud ini? Adakah zuhud ini bermakna tak kaya, miskin, hina dina? Tidak semestinya. Zuhud itu bukanlah berarti kita tak kaya, tak berharta, pakai compang-camping. Zuhud berarti hati kita ini tidak terikat kepada dunia dan boleh berlaku kepada orang kaya dan juga orang miskin. Hari ini di Al-Hidayah kami akan membincangkan zuhud seorang taikun. Menariknya. Apa dia zuhud? Apa dia taikun? Sama-sama kita dengarkan. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita tanya apakah itu zuhud, sebelum kita jawab persoalan tentang zuhud ini, elok benar kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Hingga akhir surah. Engkau telah dilalaikan, kamu telah dilalaikan oleh sifat banyak mengira-ngira dan mengumpul-ngumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau menziarahi kuburmu sendiri. Kelak nanti engkau pasti akan mengetahui, kemudian kelak nanti engkau pasti akan mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita umat manusia, khususnya hamba Allah, tentang peri pentingnya kita menghargai sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan antara sifat-sifat orang yang menghargai nikmat itu adalah sifat zuhud. Dan zuhud ini merupakan satu daripada akhlak Islam yang sangat mulia. Kalau kita tengok, kadang-kadang manusia dalam pada masa hari ini, kita tengok masyarakat kita sangat bersalah faham tentang kalimah zuhud ini. Ada yang menganggap zuhud ini merupakan tinggal dunia, tak nak pakai baju yang cantik-cantik, pakai baju yang compang-camping, tampung-tamping, bawa kereta cabuk sedangkan gaji 70,000 sebulan. Subhanallah. Itu bukan zuhud namanya, itu kedekut. Itu bukan zuhud, kedekut. Tetapi zuhud sebenarnya tak salah untuk makan makanan yang baik-baik, macam Ashabul Kahfi. Makan makanan yang baik-baik. Disuruh temannya keluar daripada gua itu cari makanan yang terbaik. Falyanzur ahadukum ayyukum azka ta'aman, cari makan yang baik. Kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Al-A'zam, Imam Abu Hanifah sendiri pakai baju yang diperbuat daripada kain sutera, bukan kain sutera, minta maaf saya, kain cotton ataupun kain kapas yang termahal pada waktu itu. Subhanallah, tidak salah. Kita tengok makna yang pertama daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata zuhud itu laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakinna zuhdu alla yumallikaka syai'. Apa maksud dia? Zuhud itu bukanlah engkau tidak memiliki apa-apa pun, tetapi zuhud itu adalah engkau tidak dimiliki oleh sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud zuhud. Dan zuhud ini sebenarnya satu sifat yang menjadikan dunia itu berada di tangan kita, bukan di hati kita. Maknanya dunia tu dekat tangan. Bila-bila masa je kita boleh lepas dekat orang lain. Bila-bila masa saja apabila diperlukan dunia itu dari kita, kita rela melepaskannya. Tetapi yang ada dalam hati kita bukanlah dunia yang merajai dan mengawal kita, tetapi akhirat yang terisi dalam hati. Itulah zuhud yang sebenarnya. Maka zuhud suatu sifat yang mulia, sifat yang mengimbangi kehidupan manusia. Apa pula maksud taikun? Bila kita sebut tentang tajuk kita zuhud taikun. Taikun ni, kalau kita tengok Dewan ataupun Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, muka surat 1527, bagi muka surat sekali tu, ya. Apa maksud dia? Adalah seorang yang kaya raya lagi berkuasa. Nampak? Dia kaya, dia raya, lepas tu dia berkuasa. Ada tiga benda tu. Kalau kaya saja tak raya tak jadi.
kaya raya berkuasa. Subhanallah. Zuhud ni sebenarnya tidak menolak kemewahan, tetapi tidak terkilan jika kemewahan itu ditarik balik daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita sentiasa redha dengan apa yang rezeki Allah bagi kita. Dan dalam kehidupan saya sebagai seorang usahawan, kita masih seorang hamba Allah. Sesungguhnya semua hamba Allah itu memang miskin di sisi Allah Ta'ala. Dan diri kita ni pun dan luruh harta benda kita semua milik Allah. Tak ada satu pun milik kita. Sebenarnya kita hanya meminjam saja daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan kami. Para penonton, sekiranya saya bertanya kepada anda ya, apakah dia definisi muflis bagi diri anda? Sebenarnya, definisi muflis kita di dunia ini dan definisi muflis yang diberikan oleh bank-bank itu sangat berbeza dengan definisi muflis yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, siapakah dia orang-orang yang muflis? Siapa? Bukanlah orang yang tidak berharta ataupun mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, tetapi orang-orang yang muflis adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak orang lain, mencaci orang lain, merampas harta tanpa hak, memukul dan sebagainya. Para penonton, kalau sekiranya seseorang itu kaya raya di dunia dan kemudian dikabarkan di akhirat nanti bahawa dia muflis, sebenarnya apakah sifat orang-orang yang zuhud? Walaupun hakikatnya dia ini seorang taikun atau sekiranya dia seorang yang miskin. Dengarkan. Sebelum kita terus lagi secara tafsilnya dalam sifat-sifat orang zuhud ini, kita lihat dulu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Satu hari Nabi SAW sedang berbaring di atas satu pangkin. Kita katakan pangkin lah. Nabi bangun atas pangkin. Lalu bila Nabi bangun alaihissalatu nampak bekas hasil bekas tidur Nabi SAW itu. Lalu ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apakah mahu ya Rasulullah kami ambilkan kamu tilam ataupun pelapik supaya badanmu tidak berbekas? Lalu jawab Nabi SAW dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi. Disebut hadis hasan sahih. Apakah dia? Nabi SAW kata, tidaklah aku dengan dunia ini, kata Nabi, kecuali seperti seorang penunggang yang membawa tunggangannya, kemudian dia sampai ke sebuah pohon yang rendang. Lalu dia berhenti seketika untuk menumpang teduh. Dan setelah penat itu berlabuh, dia pun langsung berjalan meninggalkan teduhan itu. Itulah dunia bagi Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi menyebut, kalaulah kamu berpetang-petang, jangan kamu tunggu berpagi-pagi. Kalau kamu sudah berpagi, jangan kamu tunggu petang. Dan ambillah manfaat dari kesihatanmu untuk masa sakitmu dan hidupmu untuk masa matimu. Apakah sifat-sifat orang zuhud yang boleh kita faham daripada hadis Ibnu Umar ini? Yang pertama, jangan terpedaya dengan dunia dan jangan ambil dunia itu sebagai negara dalam hati kita. Itu nombor satu. Nombor dua, jangan kita anggap duduk dekat dunia ni selama-lamanya. Kita ni macam immortal, kata orang kampung saya lagi. Duduk lama-lama. Allah, lama benar nak rasa nak duduk dalam ni. Tak, semua orang akan mati. Nombor tiga, jangan jaga sangat dunia. Sebab kalau kita jaga sangat dunia tu, dunia takkan jaga kita. Apabila kita menjaga sesuatu yang kekal abadi, sebab dunia ni tak kekal, dia sekejap saja. Yang paling lama akhirat. Pelik tak? Orang kejar sesuatu yang bakal dikendung lantas dicicirkan waktu dia mati. Yang keempat, Nabi kata, dia hendaklah bersikap macam orang asing. Macam contohnya dekat negara kita, orang asing, orang Bangladesh, orang Myanmar dekat negara kita, dia kan takut-takut saja nak kutip kekayaan, dapat gaji pun sikit-sikit ngam-ngam saja. Tetapi dia ada juga bekalan untuk dihantar pulang ke rumahnya, iaitu ke tempat asal. Ini macam ni orang yang zuhud. Al-Imam Hasan Al-Basri bagi 4 rahsia zuhud. Rahsia yang pertama, jangan kamu takut rezekimu berpindah kepada orang lain. Sebab rezeki itu kalau dah ditentukan untuk aku,
maka akulah yang akan dapat rezeki tersebut. Yang kedua, buatlah kerjamu bersungguh-sungguh. Sebab engkau seorang sahaja, jika engkau tahu orang lain tidak boleh melakukan tugasmu, maka engkau seorang sajalah yang berhak membuat tugasan tersebut. Maka jangan kamu risau tentang tugas itu. Kamu tak ada pun, maksudnya kalau kamu tak ada, orang lain tak boleh buat kerja kamu. Kamu seorang saja boleh buat. Yang ketiga, engkau kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu, sentiasa duk tengok kita. Maka aku tidak mahu Allah melihatku dalam keadaan melakukan maksiat. Dan yang keempat, kata Al-Imam Hasanul Basri, kita kena menjadikan akhirat itu sebagai matlamat kita, bukanlah sesuatu yang dunia itu sebagai matlamat. Jadikanlah akhirat itu sebagai matlamat kita. Kata ulama, kalau kita kejar dunia, dunia akan lari. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan kejar kita. So first kali macam saya cakap tadi, sebagai hamba kita kena jalankan dulu tanggungjawab kita yang wajib tu mesti jalankan. Tutup aurat, solat, puasa, zakat, jangan lupalah. Dan yang kedua, kita sentiasa tak boleh lekang daripada Al-Quran. Dan saya aplikasikan juga dalam agensi saya ni. Maknanya kalau kita ada meeting, first kali kita akan ada tazkirah. Itu agenda pertama. Kita akan baca sama ada tafsir, hadis ataupun sirah. Akidah first kali kena jaga. Yang kedua baru jaga ibadah. Yang ketiga barulah kita melaksanakan semua aktiviti seharian kita yang nak cari rezeki ni. Dan kita niatkan juga kita cari rezeki kerana Allah Ta'ala. Dan rezeki yang kita dapat tu ada bahagian untuk orang lain. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Para penonton, antara ayat yang menjadi peringatan buat diri ini dan buat kita semua, antara ayat kegemaran saya ada dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarah, zarah tu macam kecil sangat-sangat, akan melihat balasannya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sekecil zarah akan melihat balasannya. Itulah janji Allah yang maha adil. Para penonton, bagaimana kesannya kepada manusia yang bersifat zuhud ini? Sama-sama kita dengarkan. Ada tak kesan orang yang mempunyai sifat zuhud ini? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini Allah puji para sahabat yang terkesan atas diri mereka sendiri akan kesusahan para sahabat yang lain, walaupun pada waktu itu mereka sangat memerlukan. Ramai contoh-contoh sahabat-sahabat yang kaya, yang kita kata tycoon tapi zuhud ni. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia menginfakkan hartanya pada saat orang rasa susah nak menginfak, pada waktu penyediaan Jaishul Usrah yang disebut oleh Nabi SAW, ditawarkan kepada siapa yang nak membelanjakan. Begitu juga tawaran Nabi SAW mendapat setiap timba baldi, siapa yang sedekahkan ataupun wakafkan beli Bi'ru Ar-Rumah. Ada satu telaga namanya Bi'ru Rumah di Madinah Munawwarah. Telaga ini dibeli oleh Osman daripada orang Yahudi. Yahudi tak nak jual, cerita yang panjang. Tetapi oleh kerana waktu Osman membeli dan waktu Saidina Osman menawarkan telaganya secara percuma, ramai orang yang minum daripada telaga tersebut, ambil air, sehingga kan orang Yahudi sendiri pun ambil air pada hari yang ditawarkan oleh Osman. Akhirnya Osman memiliki telaga tersebut, dijanjikan oleh Nabi SAW dengan setiap satu baldi itu, timba baldi air itu mendapat pahala dan dia dapat minum dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru apakah kesan-kesan orang yang bersikap zuhud ini? Antara kesan-kesan orang yang bersikap zuhud, yang pertama sekali, dia boleh prepare nak jawab soalan Allah Ta'ala dekat akhirat kelak. Sebab tidak boleh tetap kaki manusia dalam satu hadis, setiap seorang hamba itu melainkan ditanya 4 persoalan. Dan soalan tentang harta akan ditanya 2 bahagian. Dari mana datang dan ke mana dibelanjakan harta tersebut.
Sebab itu kalau orang yang zuhud kepada dunia tetapi inginkan akhirat, dia kaya macam mana pun dia boleh melaksanakan tanggungjawab dia dengan kekayaan itu, membantu agama Allah dan bertakwa kepada Allah, memurnikan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, dia merasa senang, tenang dan cepat buat kebajikan bila mana kebajikan itu datang untuk dia lakukan. Contohnya orang yang zuhud ini, ada saja orang datang untuk meminta bantuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang zuhud ini, mereka itu tidak melupakan akhirat. Diingat sentiasa kepada persediaan akhirat. Sebab itu orang yang zuhud ada kesan dia kaya, tetapi dia tidak meletakkan kekayaan itu sepenuhnya dalam hidup. Tak kira mana sumber kekayaan, dia akan kaji tentang sumber halal dan haramnya harta. Di mana dia laburkan harta? Apakah diletakkan dalam perbankan riba ataupun diletakkan dalam perbankan Islam tanpa riba? Dia akan kaji sumber-sumber pembiayaan yang dibuat untuk bisnes dia. Seorang taikun, dia mesti menjadi bukan taikun saja, taiko. Taikun ni sebab apa? Kalau ada benda haram, dia mesti, aku tak nak benda-benda haram ni. Ini kesan orang yang zuhud kepada dunia dan inginkan akhirat. Yang seterusnya, dia akan cuba menunaikan hak-hak hartanya. Ini orang yang zuhud, dia akan cuba menunaikan hak-hak hartanya seboleh mungkin. Antaranya dengan berzakat, antaranya dengan bersedekah, infak yang wajib, membantu perjuangan fisabilillah dan sebagainya. Perkara-perkara ini akan membanyakkan keuntungannya di akhirat kelak. Kemudian dia akan susun perbelanjaannya mengikut prioriti Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kaji dan akan teliti apakah perbelanjaan yang dia akan lakukan hari ini mendapat perkenan Allah ataupun mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhudnya seorang yang mempunyai harta dan mempunyai kuasa. Maka ini adalah kesan yang terlahir daripada orang yang bersifat zuhud. Maka insya-Allah marilah sama-sama kita bersikap dengan sikap ini, kerana zuhud merupakan salah satu daripada akhlaqul fadilah, al-akhlaq al-fadilah, akhlak-akhlak yang mulia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ramai yang memiliki sifat ini, tetapi bagi mereka yang berusaha dan juga berdoa agar dimiliki akan dia sifat zuhud ini, maka insya-Allah dia akan merasakan ketenangan dan dia akan menjadi seorang hamba Allah yang bersikap wasatiyah, yang bersifat sederhana tetapi seimbang dalam hidupnya, dan dengan kekayaan dan kuasa yang ada dia menggunakannya pada jalan yang Allah suka. InsyaAllah sama-sama kita bersikap seperti zuhudnya seorang taikun. Para penonton, dunia ini Allah yang punya. Segala apa yang ada di dalam dunia ini milik Allah, termasuklah anak-anak kita ataupun harta kekayaan kita. Manusia pada dalam masa apa pun adalah miskin. Kita ini bila-bila masa pun miskin. Bila-bila masa boleh jatuh miskin. Persoalannya, sekiranya harta kekayaan kita ataupun ahli keluarga kita ditarik daripada kita, apakah reaksi kita? Zuhud adalah merasakan bahawa kekayaan ini bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diagih-agihkan. Zuhud berarti kekayaan berada di dalam tangan kita tetapi bukan di dalam hati kita. Sekiranya hilang pun tidak mengapa. Para penonton, semoga kita sama-sama muhasabah diri, bertanya kepada diri, cukupkah zuhud aku ini? Sila hantarkan komen ataupun cadangan anda kepada alhidayah@tv3.com.my. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran.